Assalamualaikum semua. Semoga anda sihat. Kali ini aku bercerita bagaimana menyambut Aidilfitri masa lalu. Kita boleh dengar dengan kerap lagu-lagu raya dimainkan di bahagian Melayu Radio Singapura, menandakan hari raya sudah semakin hampir. Semua orang sudah sibuk membuat persiapan raya. Aku tengok kaum bapa sibuk mengapur dinding luar rumah mereka. Kapur dan beruh dibeli di kedai papan yang aku sebut di bahagian part dalam cerita aku. Jadi rumah nampak bersih dan berseri sedikit. Maklumlah rumah kampung. Aku dan kawan-kawan sudah tidak bermain di halaman di waktu petang. Tapi waktu malam kami bermain mercun dan bunga api. Mak buatkan lampu colok di halaman supaya terang dan senang bermain bunga api dan mercun. Mana-mana rumah yang ada elektrik, mereka memasang lampu kelap-kelip berwarna-warni. Di radio pula semakin sering menyiarkan lagu-lagu permintaan raya. Macam-macam ucapan yang dapat didengar. Antara ucapan-ucapan raya seperti biasa, maaf zahir batin. Tetapi ada dua ucapan yang aku masih ingat sampai sekarang, walaupun waktu itu aku masih kecil. Antara ucapan itu berbunyi, kalau merenung bulan di langit, jangan lupa rumput di bumi. Satu lagi ucapan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Waktu itu aku budak-budak, selalu aku kata, apa juga yang dicakap orang ini? Ucapan ini selalu berulang-ulang hingga aku terhafal. Juruhebah pula menyiarkan lagu-lagu permintaan hari raya setiap hari. Ada 4 sekawan yang popular sekali. Setiap hari meminta lagu. Kadang-kadang hingga 2 kali dalam sehari namanya disebut-sebut. Hanya 2 nama peminta lagu yang masih aku ingat lagi, iaitu George Mahmud dan Johnson Khalid. Aku fikir juruhebah waktu itu kalau masih ada lagi mesti ingat nama-nama itu. Di Jucat ada kedai rambut nama Lai Pun. Orang Melayu sebut kedai pisang sebab di bahagian luar kedai itu tempat orang menjual pisang. Ramai sekali makcik-makcik dan kakak-kakak hendak buat rambut keriting. Kedai keriting ramai orang. Mereka terpaksa menunggu hingga 4 atau 5 jam lamanya. Kedai ini masih ada lagi hingga sekarang. Sekarang kedai ini terletak di Jucat Kompleks di tingkat 3. Kesian tengok Abang Posmin. Begnya pula penuh dengan kad-kad raya yang dah dihantar ke rumah-rumah mengikut alamat. Abang-abang dan kakak-kakak memang tunggu kad-kad raya mereka. Kad-kad raya mereka dihias di dinding-dinding rumah mereka. Ibu-ibu pula sibuk membuat kuih raya. Aku pun suka tolong nenek buat kuih. Biasanya dia buat kuih tart, tapak kuda, suji dan lain-lain. Bau kuih yang dibakar harum sekampung. Pada petang hari raya, di sebelah paginya, nenek pesan jangan keluarkan ayam dari reban supaya senang ditangkap untuk dipotong. Jika tidak, kita kena kejar ayam-ayam itu. Tempat yang paling sibuk sekali ialah di Pasar Gelang. Gerai-gerai daging, ayam jadi tumpuan. Segala makanan seperti ketupat,
lemang, rendang jadi rebutan pembeli. Yang paling best sekali ialah malam raya. Apabila pengumuman di radio selepas berbuka mengatakan esoknya hari raya sebab sudah nampak anak bulan. Kami kesukaan suara takbir berkumandang di radio. Pernah juga tak jadi raya sebab tak nampak anak bulan. Malam raya setelah siap menolong kerja-kerja rumah, Esa, Mila, Salma, Ziza, aku dan kawan-kawan lain keluar jalan-jalan di Geylang. Tengok orang jualan atau lelong. Sangat meriah sekali. Ramainya orang memanjiri kawasan Geylang Serai. Penuh sesak. Kata orang last minute. Ada yang beli pakaian, kasut, songkok, tali pinggang, kuih, bunga segar atau bunga tiruan. Ada ramai orang jual bunga tiruan. Setiap tahun ada seorang penjual bunga yang terkenal waktu tahun-tahun 2000. Iaitu penjual di gerai bunga Kembang Malam. Gerainya berdekatan lampu trafik. Dia menjual bunga sambil berpantun-pantun dengan mengusik orang ramai yang lalu lalang. Orang ramai tersenyum mendengar pantun-pantunnya. Antara pantunnya ialah bunga cempaka, bunga melati, bunga teratai di dalam kolam. Kalau hendak rumah berseri, hiasilah dengan bunga kembang malam. Bila dah ada flat Geylang, penghuni flat memasang lampu kelap-kelip menghiasi blok 3 beraneka warna. Bunyi orang lelong jualan riuh rendah sekali hingga ke malam. Nenek dah siap rempah ratus, tinggal esok pagi masak nasi. Aku tunggu hari raya sebab nak makan nasi biryani atau nasi Arab. Hanya setahun sekali. Nenek tak pernah masak lontong atau ketupat. Jadi aku dan family sudah biasa makan nasi. Sekarang dah tak heran nasi biryani atau nasi Arab. Ada duit boleh makan di kedai. Aku tak jalan beraya sebab tak tahu mana nak pergi. Aku tengok di Jalan Al-Sagaf dah ramai keluarga keluar beraya. Masing-masing dengan pakaian baru, ada yang berjalan keluar menuju ke stesen bas. Ada yang naik beca. Ada budak-budak berjalan ramai-ramai dengan kawan-kawan. Mereka kelihatan gembira sekali. Rumah aku jadi tumpuan makcik dan pakcik aku untuk makan nasi. Mereka tidak bawa anak-anak. Selepas mereka balik, tak ada orang datang. Esa dan Mila ajak aku berjalan raya ke rumah makcik dia di Changi Road, berdekatan Masjid Kasim. Baju raya ada sehelai dikasih makcik aku. Dan dengan kasut sekolah, aku ikut mereka beraya. Di rumah makciknya ada ramai orang dewasa. Kami diberi duit raya, waktu itu ada yang kasih 20 sen atau 30 sen. Semua sekali aku dapat RM1.60. Tersenyum aku dapat banyak duit. Masa itu dah dikira banyak lah. Lepas itu, kami pun pulang ke rumah. Suka tengok orang jalan raya, anak beranak. Hari raya kedua, kami ke Backlane. Di belakang kedai kopi yang terletak di Juchat Road. Untuk makan sate dan mi rebus. Kata Esa, mi rebus wak kacung sedap. Kami makan beramai-ramai dengan gembira sekali. Begitulah kisah aku sambut Aidilfitri setiap tahun. Taklah semeriah budak-budak lain.
Selamat Hari Raya. Aku mohon maaf zahir batin pada semua yang mengikuti cerita aku. Bye. Sampai kita jumpa lagi.